Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara yang kita nantikan, saudara saya yang ramai dan hadir hari ini, kami akan bersama-sama guna majlis ini. Dan dihormati laki-laki ikan Al-Fadilah Saudara Asma binti Harum penceramah kita pada hari ini, yang berbahagia timbalan pengurusi masjid Tuan Haji Diraman Muda, yang dihormati ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Wakaf Tebusu. Seterusnya yang saya hormati para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum itu saya menjemput dengan sukacitanya menjemput Tuan Haji Diraman Muda bagi menyampaikan sepatah dua kata. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamu lana naqulu wa qawlu amri min Allah. Inna Allaha rasulun sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang setingginya kepada Ustazah Asma Sudi Hadir ke Masjid Wakaf Tebusu untuk menyampaikan pilihan kepada muslimat sekalian. Alhamdulillah pada hari ini juga saya rasa kita nampak pada yang ramai pun dalam tahun ini hadir terdiri pada muslimat di Masjid Wakaf Tebusu. Tahniah pada muslimat sekalian yang sudi hadir. Dan tanya juga kepada jawatan kuasa penganjur yang bertemu saya nampak menyediakan keperluan-keperluan yang sepatutnya untuk mendaya majlis kita pada hari ini. Dan saya nak sebut satu perkara ini. Kalau kita tengok tak rumpun siling masjid kita kan. Siling masjid kita tu ada masalah sikit. Jadi kalau ada tuan-tuan, puan-puan yang bawa ada kelebihan tu, bolehlah mengisi tabung-tabung masjid yang ada di sekeliling dan juga ada di sekitar kita. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustazah kerana dapat hadir ke Masjid Wakaf Tebusu dan sudahnya menyampaikan ceramah. Dan saya bacakan ayat tadi tu, sebenarnya saya pernah dengar Ustazah membuat tafsiran yang panjang lebar berhubung dengan ayat yang saya baca tadi. Jadi kemungkinan juga hari ini dia sentuh jugalah untuk kita sama-sama amalkan ayat itu. Ya, jadi itu sajalah. Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada timbalan pengurusi Masjid Wakaf Tebusu kerana memberi keizinan kepada kami untuk mengadakan program kita pada hari ini, insyaAllah. Tapi tanpa membuang masa, saya menjemput yang berbahagia Al-Fadilah Saudara Asma binti Harum untuk memulakan majlis kita hari ini, iaitu Sepetang Bersama Saudara Asma Harun, Ancaman Pemikiran Akhir Zaman. Saya ingin suka ceritanya mempersilakan.
Sementara menunggu teknikal, saya minta izin pada semua muslimat yang berlaku ada di belakang. Mungkin muslimat nak nampak salah ke depan. Jadi mari kita perlukan bahagian depan. Hujung ni boleh lagi, hujung ni boleh lagi, hujung ni boleh. Hujung ni kosong lagi. Jadi muslimat yang belakang tu boleh perlukan depan. Depan-depan ni boleh nampak depan sikit. Jangan kena nampak salah. Yang tengah tu kalau ada nombor dapat-dapat tak? Macam kita gigi kita lama tak. Jadi kita dapat-dapat tak? Dapat supaya dapat barakah, insya-Allah. Ini saya biarkan di sini kepada Ustazah. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jelas dah suara? Okey. Jadi sebab kalau saya duduk macam tenggelam. Betul tak? Kalau saya duduk je macam tak nampak saya. Gitu. Saya pun tak nampak juga. Makcik-makcik kayak gibadi tidur belaka. Tengah hari ni memang sedap tidur kan? Betul tak? Baca dah doa tidur. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Muslimin-muslimat, kita mula dah. Bila kuliah petang, memang masa tu ngam-ngam je. Kalau macam kuliah duha pagi tadi, start pukul 10, kat pukul 12 habis. Jadi capu ambil gambar semua, sampai sini dekat 2.30 dah. Itu yang sutuk sangat masa, habis program dekat Marang tadi. Sampai kejap je mayang terus gerak balik. Tapi petang kita faham Zohor pukul 4.10. Jadi paling asar 4.10, jadi kita kena ngam-ngam sejam je habis. Jadi cukup dah tu. Kalau sejam petang-petang, setengah jam pun berat dah. Paling utama boleh jumpa. Boleh merakam kenangan, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sekat dengan budu ke mana? Kenyang, makan kenyang makan tengah hari. Boleh kuatkan sikit suara, jawab dengan semangat sikit Saya tadi belum mari, suami beli nasi, cicah budu singgah. Nak balik dah masak. Tapi beli ada kedai pokpa, kedai pok saudara Kedai ayah saya, kedai nasi ayam Batu Nang tu, direct tu ada kedai pok saudara, pokpa tu. Mustafa tu. Jadi rupanya dia beli nasi, dia tahu saya suka singgang dengan cicah budu. Aduh, walaupun kelakar bok, dan juga sepinggang. Jadi suara takut sekat dekat perut, kena duduk cacah. Duduk ke cacah? Kita duduk cacah, padahal berdiri dah. Jadi gabung dua tu jadi confuse. Nak duduk ke nak cacah? Duduk cacah. Masya Allah. Jadi sekali lagi saya beri salam pada muslimat. Ini adalah kuliah yang terakhir untuk tour di Kuala Terengganu ni, di Terengganu ni. Masya Allah, sahabat-sahabat yang hadir juga melalui live. Kita beri salam lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat sama-sama ya. Kita selawat sekali pun okey dah. Kita ambil selawat yang paling afdal, iaitu selawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika at-tahiyat di dalam solat. Yang mana selawat ini yang paling tip top, yang paling tinggi,
yang paling sempurna berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat-selawat yang lain juga besar pahala. Semuanya ada ganjaran masing-masing. Bahkan kalau ni bincangkan tentang selawat-selawat yang disusun oleh alim ulama, daripada mimpi-mimpi ilham yang Allah kurniakan kepada alim ulama yang faqih, yang siqah dan sebagainya, terbitlah banyak selawat. Selawat tafrijiyah kan, selawat syifa, semua itu boleh diamalkan. Kerana isi kandungan dan maknanya tidak bertentangan pun dengan syariat. Tidak ada unsur-unsur yang disebut-sebut sebagai syirik dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk pujian. Kalau kita pergi kepada majlis selawat, qasidah dia panjang. Cuma kita tak faham. Benda lah panjang-panjang tu. Kebanyakannya adalah syair memuji-muji Rasulullah. Namun selawat Ibrahimiyah. Apa nama Ibrahimiyah? Sebab dalam selawat tu disebut nama Nabi Ibrahim. Kenapa sebut Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah bapa para nabi. Nabi Nuh bapa manusia kedua. Nabi Adam bapa sekalian manusia, sebab manusia pertama kan. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar lahir Nabi Ismail, dengan Siti Sarah lahir Nabi Ishaq. Daripada jalur Nabi Ishaq ni ada lebih kurang dalam 18 orang nabi, tak silap, minta maaf kalau salah, 17 ke 18, ramai keturunan daripada jalur sebelah Nabi Ishaq ni, ramai sangat nabi. Di situ terbitnya Bani Israel. Sebelah Nabi Ismail Bani Hashim. Tak ada nabi. Kosong, tak ada nabi. Sebab itu Bani Israel ni rasa macam bangga sangat dengan bangsa dia. Sebab nabi kebanyakannya selang berapa tahun ada seorang nabi yang meninggal wafat, ada nabi lain lahir daripada Bani Israel. Tiba nabi akhir zaman yang dia baca dalam kitab Zabur, Injil, Taurat, dalam suhuf-suhuf nabi yang terdahulu, semuanya menceritakan tentang nabi yang terbaik akan lahir. Semua duk cerita, mereka semua nantikan. Jadi Bani Israel ni menyangkakan akan lahir nabi yang terbaik, penghulu nabi ni daripada bangsa mereka. Rupanya Allah pilih yang bersambung dengan Nabi Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim dipanggil bapa para nabi. Dan begitu jugalah permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk disebut-sebut oleh orang yang terkemudian, oleh kita umat akhir zaman. Jadi selawat yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, selawat yang paling sempurna iaitu selawat Ibrahimiyah. Kita bukan hanya dituntut baca waktu tahiyat. Waktu biasa-biasa sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil nyapu, baca selawat ni, semua orang hafal. Selawat dalam at-tahiyat. Kita baca sekali ya, sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di sana ada perbalahan ataupun percanggahan, bahkan kadang-kadang dibesarkan oleh pihak-pihak tertentu. Sama ada nak sebut Sayyidina ataupun tak sebut. Yang sebelah kata kena sebut, sebelah kata tak perlu sebut sebab Nabi ajarkan tak perlu, Nabi ajarkan kalimah selawat Ibrahimiyah itu tanpa menyebut Sayyidina. Dan ini sangat berkait dengan tajuk yang kita nak bincang petang ni. Sebagai penutup, dia bagi tajuk paling berat, cabaran pemikiran akhir zaman. Ibu-ibu, muslimin-muslimat sekalian, pasang tak? Makin hari kita makin keliru. Alim ulama pun saling bergaduh, saling balah. Betul tak? Ke tak ada masalah bagi kita kalau alim ulama balah? Ada kesan apa pada kita? Kita ni, ibu-ibu ni yang dah kukuh akidah, yang dah kukuh dah fahaman, memang belajar daripada tok guru direct. Kita orang Terengganu kebanyakannya dapat didikan yang pure daripada tok guru yang jadi. Betul tak? Saya daripada kecil memang ibu bapa, mak ayah bawa pergi kuliah tok guru yang jadi.
Walaupun faham tak faham sangat, tapi sebab setiap minggu kita dengar, benda tu masuk juga. Membuatkan bila datang pemikiran-pemikiran yang mungkin sebenarnya dengan tujuan merosakkan umat Islam, kita bolehlah nak mikir sikit, nak tapih. Kita bolehlah memahami punca pergaduhan ni adalah perbezaan pendapat, yang mana keduanya boleh diraikan. Tak perlu balah pun, dua-dua boleh raih. Siapa yang kata afdal sebut Sayyidina, ada yang kata afdal tak sebut Sayyidina. Dua-dua ada hujah. Jadi kita ni hormat kedua-dua. Bukannya duduk di sebelah menambah lagi perpecahan dan pergaduhan. Subhanallah, semua orang ada ego. Kita pun ada ego dengan tok laki ya. Ada pendapat kita. Tok laki ada pendapat dia. Alim ulama juga sama, manusia biasa. Masing-masing pun ada pendirian masing-masing. Kenapa mazhab ada pak bukan se? Kan kalau se senang semua dak balau. Kenapa ada pak? Dalam perkara-perkara yang besar pun ulama empat mazhab ini ada berbeza pandangan. Saya bidang syariah. Bila kita belajar bab fiqh, bab syariah, kita tak akan belajar satu mazhab. Mesti belajar empat mazhab. Satu masalah, empat mazhab kita kena belajar. Empat mazhab kita kena faham. Subhanallah. Tapi negara kita Malaysia mengiktiraf mazhab Syafi'i untuk menjadi satu landasan kepada syariat, maka kita pun kena taat dan hormat. Tetapi tak bermaksud kita mengatakan salah selain daripada mazhab Syafi'i. Berat ni perbincangan petang-petang ni. Faham tak faham nombor 2 dah. Yang penting dengar, tengok, habis program, selfie. Masya Allah. Okey, Masya Allah. Kita mukadimah dulu. Kita masuk sikit, kita ngundur semula. Nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Masjid Wakaf Tembusu Kuala Nerus Terengganu. Masya Allah. Walaupun petang-petang muslimat berkobar-kobar juga datang. Masya Allah. Terima kasih Yang Mulia Tuan Rosina binti Tuan Sulaiman, Ketua Dewan Muslimat Kuala Nerus bersama saf kepimpinannya. Yang dihormati, yang dikasihi. Mana dah? Ada kan? Subhanallah. Tak apa. Tuan Roslina binti Tuan Sulaiman selaku Ketua Dewan Muslimat Kuala Nerus bersama saf kepimpinan. Puan Zainun Ali pengurusi Biro Helwa Masjid Wakaf Tembusu bersama jawatan kuasanya. Puan Fadilah Muhammad pengurusi Lajnah Penerangan dan Media Baharu Dewan Muslimat Kuala Nerus bersama ahli jawatan kuasanya. Siapa Puan Zainun ni? Masya Allah, Hajah Zainun. Ini Masya Allah pemimpin muslimat yang dikenali dan dihormati ni. Masya Allah. Puan Fadilah ada. Masya Allah. Cik Su ke? Masya Allah. Ustazah kita ni. Seterusnya barisan ahli jawatan kuasa, penganjur di sebalik tabir program ni, dan yang kita raikan sangat iaitu timbalan pengurusi masjid. Al-Fadhil tuan guru kita, ustaz kita ni. Masya Allah, dia mula dengan firman Allah surah Ghafir ayat 44. Kalau cari dalam Al-Quran ada setengah dia tak tulis surah Ghafir, dia tulis surah Al-Mu'min. Ada 2 nama surah. Bagi surah tersebut ada 2 nama. Al-Mu'minun surah lain. Sebab itu ada orang cari mana Ghafir. Tak ada ni, ustazah ni ajaran sesat ke? Sebab surah tu ada 2 nama. Masya Allah. Membacakan ayat tersebut sebagai permulaan memberikan saya ilham dan memandu saya untuk bincangkan berdasarkan ayat tadi sebagai satu perbincangan utama insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih banyak. Umur berapa Tu Haji? 72. Nampak macam 42. Bahaya juga tu kalau rasa 42 kan. Jadi ada angan-angan lain nanti. Tapi Allah bagi sihat kuat, boleh jaga rumah Allah. Allah pilih siapa yang nak jaga rumah Allah ini. Masya Allah. Dan MC ni, Masya Allah, MC kita ni, Ustazah nama siapa dah? Ustazah Nur Syahidah. Saya masa sapa tu dengar suara beliau menjelaskan pasal buku, menjelaskan macam-macam. Saya dengar suara tu, saya boleh bayang dah muka dia. Walaupun hanya ni kali kedua ke kali ketiga jadi MC, kali kedua. Sebab MC ni, satu majlis ni, peranan dia besar. Dia permulaan dan pembukaan, dialah yang macam menaikkan semangat awal tu. Sebab itu bila ada MC yang sangat bagus, saya jadi ingat. Saya ingat. Sebab waktu sebelum saya ceramah dulu, waktu saya belajar dengan jadi MC,
Saya tahu bagaimana MC ni nak buat yang terbaik. Kadang tak tidur malam, kadang duduk buat karangan, berlatih dan sebagainya. Padahal nak jadi MC je, dia bukan penceramah. Walaupun kita tak tahu usaha apa di sebalik yang pengalaman beliau sebelum ini. Jadi saya ucap tahniah dan terbaik. Dan ada seorang guru saya, Al-Fadilah Ustazah Syarifah Hamadiah. Jap. Saya takut salah. Betul tak nama tu? Madihah. Dekat-dekat dah tu Ustazah, jangan marah saya. Ustazah Syarifah Madihah. Sebenarnya saya nak teh je tadi. Masya-Allah. Ustazah Syarifah Madihah. Tapi dia adalah beliau merupakan pensyarah di Uniza dan guru yang mendidik dan membentuk saya. Bila saya tengok tok guru saya, Ustazah ada, saya jadi habis blank belaka. Saya kata, Ustazah kita tukarlah Ustazah. Ustazah ceramah, saya duduk bawah. Jadi ni, bila kita cakap depan tok guru, dah ramai guru-guru, Ustazah di hadapan ni. Ramai orang alim. Ramai orang yang dah selalu hadir majlis ilmu. Maka orang-orang alim ni sangat mudah mengesan kesilapan. Maka tahap berhati-hati tu jadi lebih tinggi. Petang ni Masya Allah kita tengok pukul berapa muncul lah, tak payah panjang sangat. Sekarang 3.22, kita kena berhenti pukul 4. Jadi ada masa lebih kurang 40 minit. Kalau rasa lost tu, kita jemput Ustazah, sambung. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allahu Akbar. Tajuk petang ni tajuk yang berat, iaitu ancaman pemikiran akhir zaman. Berfikir ni duduk mana? Berfikir duduk kat dada ke? Kat kepala? Berfikir kat kepala. Orang puan dengan orang lelaki, mana lagi banyak mikir? Orang puan banyak mikir benda. Takut suami nikah lain. Kita tanya Tuan Haji. Tuan Haji nak lari dah. Kalau kita tanya orang lelaki, boleh tanya ke? Nikah lagi? Dah nikah lagi? Ruginya. Macam ya orang dah. InsyaAllah kita doakan dikurniakan isteri yang salihah. Orang puan, mari kita bincang tajuk ni secara ringan. Tajuk ancaman pemikiran akhir zaman. Bunyi ancaman tu rasa takut dah dengar. Orang puan banyak fikir apa? Antara suami dengan anak, mana lagi banyak mikir? Pasal suami ke pasal anak? Orang muda dia banyak mikir pasal ke pasal anak? Susah hati dengan tok laki ke susah hati dengan anak lagi? Dua-dua. Masya Allah. Kalaulah kita terpaksa pilih antara anak dengan suami, agak-agak kita pilih siapa? Anak. Masya Allah. Contoh kita ada atas bot kan, bot tu nak karam, sama ada nak jatuhkan anak ke nak jatuhkan suami? Ustazah jatuh diri sendiri. Bila situasi begitu, kita sebenarnya sangat sayangkan diri kita. Kita akan pertahankan untuk keselamatan diri kita. Bukan mudah sebenarnya nak buat pilihan. Sebenarnya apa-apa yang berkait dengan suami ataupun anak, sebenarnya perkara tersebut mesti ada kaitan dengan diri kita. Bila anak, kita tahu anak itu sumber pahala. Anak itu anugerah dan juga amanah. Anak itu boleh menjadi pahala yang mengalir berpanjangan sampai hari kiamat. Manakala ramai orang puan kata suami ni Ustazah putus dengan dua cara, dengan lafaz talak ataupun dengan mati, tak ada apa dah, lepas tu dia nikah lain. Tapi anak macam mana pun dia tetap bersambung dengan kita walaupun kita dah mati. Okeylah, apa pun sebab pemikiran? Apa yang berat dalam pemikiran orang perempuan? Ataupun tak ada mikir apa-apa? Hari-hari kita banyak fikir apa ya? Pasal dunia ke pasal akhirat? Dunia dan akhirat. Hari ni nak masuk benda, lauk benda. Itulah kebanyakan pemikiran umat akhir zaman. Umat akhir zaman, umat Islam akhir zaman. Pemikirannya banyak kosong. Pemikirannya banyak nak ringan-ringan, nak santai-santai. Hanya sedikit golongan umat Islam akhir zaman yang nak beratkan fikiran, fikirkan tentang umat,
Fikirkan tentang agama Islam. Fikirkan tentang generasi-generasi akan datang. Macam mana kita nak bentuk suasana hari ini. Kebanyakan manusia fikir tentang diri dia, keluarga dia, urusan-urusan harian yang berkaitan dengan dirinya. Jarang untuk fikir tentang di luar daripada situ. Nak fikir pasal jiran sebelah anak dia bermasalah pun kita malah fikir. Kadang-kadang ada masalah adik-beradik pun kita malah fikir. Nak balah-balahlah pokokmu. Kakak tak ada hak membalah dua orang, jangan masuk. Kadang nak jadi pendamai dalam keluarga pun malah fikir. Umat akhir zaman diuji dengan apa? Fikir diri sendiri, fokus diri sendiri, jangan jaga tepi kayu orang. Bila ada pihak-pihak, para pejuang agama Allah, para pemimpin yang bertanggungjawab, bila dia cakap sesuatu dia kait dengan akhirat, terus dikata ini jual agama, ini penunggang agama. Dia nak kuasa, dia kait dengan agama, terus dilabel-label. Tanpa kita sedar sebenarnya banyaknya label-label yang tak betul, banyaknya pemikiran-pemikiran yang salah yang masuk dalam pemikiran adalah daripada hasil berfikir tak berhenti para musuh Islam. Macam mana mereka yang ada bajet ataupun kuasa, pengaruh yang besar, yang memimpin sekular, liberal, feminism, sebenarnya mereka ini bergerak dengan sangat bersistem dan masuk di semua lapangan. Mereka masuk dalam bidang politik sampai mereka berada di kedudukan yang tertinggi dalam kerajaan. Mereka masuk dalam bidang perniagaan, mereka masuk dalam bidang sosial, mereka masuk dalam semua macam-macam. Nak ubah pemikiran umat Islam supaya hanya fikir diri sendiri, tak fikir pasal agama Allah, tak fikir pasal nak menyambung perjuangan Rasulullah, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Ramai yang wakilkan, tak apalah tu, ada dah ustaz-ustazah tu, ada dah pendakwah-pendakwah tu, itu kerja mereka lah semua. Sedangkan dalam rumah ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, muslimin-muslimat, pemikiran-pemikiran ni masuk melalui media sosial, masuk melalui TV, melalui Astro, melalui Netflix. Apa pemikiran sampai LGBT, pemikiran sosang, apa sajalah yang merosakkan. Sebab kita rasa selamat, kita rasa tak ada apa, semua okey, kita okey, anak okey, semua okey. Kita tak tahu macam mana anak cucu kita. Ibu-ibu muslimin muslimat, ramai ibu bapa yang jumpa saya. Nak kata ramah berapa tu, anggarannya kita sebut ramah tu, maksudnya ramah lah. Yang bila anak masuk universiti, anak tu balik dengan akidah yang sosok. Anak tu balik murtad. Anak tu balik sekular terus. Mak, kita jaga semayang, tapi pakaian ni sebenarnya tak ada kait pun dengan Islam. Pakaian ni budaya, mak. Orang Arab dia pakai gitu sebab itu budaya. Cuba mak tengok cara orang Melayu pakai masa zaman-zaman Tok Kenali dulu. Zaman-zaman, tu dia. Zaman-zaman apa ni nama? Mak Kilau. Suruh tengok zaman-zaman yang dulu tu. Orang puan tak pakai tudung, pakai gitu je. Zaman tu orang puan kembang. Itulah asli Melayu. Jadi tak salah kita pakai gitu. Nak asing terus. Islam itu hanya pada bila? Waktu semayang, waktu zikir, waktu puasa. Tapi dalam bab harian ini, seolahnya itu kembali kepada tradisi dan sebagainya. Pemikiran ni masuk. Saya bila pernah duduk di Australia dulu kan, makcik-makcik, pernahlah juga duduk dalam 2 tahun lebih. Masa tu suami sambung buat PhD di no. Dia bidang chemical engineering, tapi masih lagi tak sudah, masih berjuang lagi. Bila saya duduk di no, ramai pelajar kita yang free hair. Bila jumpa saya, Ustazah jangan share gambar saya. Sebab apa?
saya kat Malaysia pakai tudung sebab saya hormat permintaan mak ayah. Tapi ini diri saya yang sebenar, Ustazah. Diri saya yang sebenar, saya tak nak hipokrit. Ini diri saya yang sebenar. Saya ada pemikiran yang bebas. Dan bukan seorang dua, memang ramai. Bila balik, dia akan jaga supaya mak ayah tak kecewa. Mengasingkan kehidupan daripada agama. Dan mula menilai bahagia, berjaya hidup di dunia bukan penilaian akhirat, bukan penilaian syariat. Walaupun saya macam ni Ustazah, saya tetap top 10 belajar. Saya tetap cemerlang. Saya dapat skor. Jadi saya rasa tak ada lah perbuatan saya ni salah. Sebab tak ada apa yang buruk pun berlaku dalam hidup saya. Ini namanya istidraj. Dalam dia tidak mentaati Allah, dalam dia melakukan maksiat, dia masih diberi nikmat yang akhirnya dia sendiri menilai hidup dia okey, Allah redha, Allah rahmati dia dengan keadaan dirinya yang semuanya sempurna saat tersebut. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Okey, ada ni pengumuman ni. Pengumuman perhatian kepada kereta Honda WTY 1119. Oh, dia tak matikan enjin. Mungkin masa parking tadi nampak Ustazah turun, dia pun turun juga. Kejar attack. Masya Allah, sila matikan enjin. Baguslah caknanya lah AJK program ni hebat. Dia pergi cek tu dalam kereta masing-masing tu. Enjin belum dimatikan. Jadi kita kena meninggalkan dunia kereta tu. Tutup bagi mati enjin. Okey. Masya Allah, lucu-lucu comel. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allahu Akbar. Kalau nak sebut list gangguan pemikiran akhir zaman, banyaklah. Tapi saya tak berhasrat nak kupas mendalam setiap gangguan pemikiran tu. Masya Allah. Saya teringat Ustaz Abdul Somad. Masa tu dia ada ceramah dekat Negeri Sembilan, saya pergi hadir. Penuh orang kan kalau Ustaz Abdul Somad turun. Kenalkan Ustaz Abdul Somad Indonesia. Lepas tu dia kata macam ni. Dia kata, ibu-ibu, bapa-bapa, orang Indonesia kan, jika hidup hanya fikir makan, minum, tidur, rehat, pakai, itu tidak ubah seperti lembu. Oh, lembu lalu. Kalau nyamuk okey sikit dah. Kucing comel sikit dah. Tidak ada beza ibu-ibu dengan binatang. Kerana binatang juga hari-harinya fikirkan tentang diri sendiri. Tentang di mana mau makan, apa mau makan, di mana nak tidur, nak rehat. Lalu dia mengingatkan tujuan kita diciptakan. Dengan apa jawatan kita ada sekarang, di mana kedudukan kita ada sekarang. Kita semua ada tanggungjawab dan peranan yang lebih daripada harian kita. Kita akan ditanya apa yang kita buat sebagai khalifah Allah. Apa yang kita buat sebagai hamba Allah. Sudah dalam moci-moci, ingat nak santai-santai. Susah hati pula dengar ceramah Ustazah ni. Kita rasa macam settle kot nak dihisap ni. Kadang-kadang mari mikir tak? Kalau kita mati settle tak hisap kita pun hitunglah. Kalau buat suami rasa settle, rasanya terbaik dah. Jadi isteri yang molek sangat dah ni. Susah dah nak ada isteri macam hamba ni. Contohlah ya. Mungkin tak apa, kita muhasabah diri. Buat dah sahabat baik ni. Wajah manis sok modah, suara lembut. Kalau nak marah pun ada cara dengan suami ni. Kat rumah kita banyak suara tinggi ke suara rendah? Tinggi. Suara kasar ke suara lembut? Sudah dah lah, bunyi macam kasar banyak tu. Tu kena muhasabah lah tu. Saya pun muhasabah diri sendiri. Sebab itu kadang-kadang ada orang lelaki bila dia pergi kedai mamak ke kedai makan itu yang dia rasa suka duduk lama-lama. Sebab duduk situ memang, ya tuan nak apa? Nak minum apa ya? Kalau kat rumah, tu air wadah tu minum Kuih pun ada dah tu. Kita nak tengok TV sikit ni.
Makan seorang. Jangan jemput pun tepik-tepik. Lepas makan tu basuhlah sendiri. Allah, lagi sekat. Tak jadi nak makan. Ini bukan orang Terengganu. Orang jauh tu kat Zimbabwe ke. Okey. Tapi kena muhasabah tu. Kadang-kadang kan kita mari mikir. Kalau mati, hisap sebagai isteri settle tak? Hisap sebagai ibu settle tak ni? Hisap sebagai anak settle tak? Hisap sebagai adik-beradik settle ke tak? Hisap sebagai jiran settle ke tak? Ibu-ibu, muslimin-muslimat, sekarang kita tak mikir pasal jiran. Kita rasa jiran takkan menyusahkan hidup kita di akhirat kelak. Betul ke tak? Kita rasa jiran tak akan menyusahkan kita di akhirat kelak. Apa maksudnya? Jiran tak akan tuntutlah apa-apa. Jiran nak ngadu contohnya, ya Allah masa aku sakit dia tak datang ziarah. Ya Allah masa aku tengah susah dan minta tolong, dia tak tolong. Ya Allah ketika dapat khabar gembira, dia tak ada pun nak ucap tahniah. Ya Allah jiran ni 10 tahun jiran, tapi tak pernah sapa pun satu pinggang kuih-kuih ke apa. Wallahu alam, mungkin benda tu tak boleh nak dituntut. Tapi saya sebut pasal jiran ni, Nabi SAW dalam sabdanya Nabi sebut apa? Aku menyangkakan jiran ini boleh mewarisi harta kerana banyaknya wasiat ataupun pesan malaikat Jibril kepadaku tentang jiran. Tapi jiran tak boleh waris harta. Kita tahu anak-anak dia dah ada dalam faraid saja yang boleh waris harta. Tapi Nabi SAW bersabda, aku menyangkakan jiran ni boleh waris harta kerana betapa banyaknya peringatan malaikat Jibril tentang hak jiran. Tapi hari ni masing-masing hidup tak mikir pasal jiran. Lagi-lagi bila ada jiran non-Muslim, langsung tak bertegur siapa. Masuk rumah, keluar rumah pagi, balik petang. Tak berjumpa jiran, kadang selisih pun gitu-gitu je. Malah nak bertanya khabar, malah nak ambil tahu cerita. Anak jiran sambung belajar situ sini, semua buat hal masing-masing. Dan perkara ini berjaya dibentuk oleh musuh-musuh Islam terhadap umat Islam, komuniti umat Islam. Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jiran ni ada banyak hak ke atas kita. Tak boleh mengganggu jiran dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan bunyi yang bising, dengan parking yang ikut dang kita tu sampai jiran susah nak masuk parking, dengan pokok kita yang banyak-banyak besar-besar sampai tak nampak jalan. Bila nak selekah tu pokok, semua tu ada orang bila naik rumah teres, dia tak fikir pasal jiran, terhalang matahari ke, terhalang angin masuk ke. Sebenarnya kena bawa bincang, boleh ke nak naik ni, nanti cahaya kurang sikit, tak apa ke? Jiran kata tak apa. Allahu Akbar, kau nak kupah pasal tu. Tapi pemikiran yang masuk pada kita hari ni, jiran tak ada kaitan dengan kita. Tetapi di akhirat kita tahu, manusia akan menuntut sehabis-habisnya. Dengan siapa yang dia boleh tuntut, dia akan tuntut. Untuk ambil pahala, kalau pahala orang tu dah habis, untuk pindahkan dosa dia kepada orang tersebut. Sebab tu kalau mikir-mikir, macam dak lepas kalau nak mati ni, dak boleh mati lagi ni. Hai, banyak benda ni, hisap ni. Hari ni tambah pula akan dihisap sebagai khalifah Allah. Khalifah Allah ni, ada orang yang rasa saya bukan khalifah Allah, mokcik orang biasa je, jual kuih kat pasar. Khalifah ni kan orang besar, orang hebat. Mokcik ni tukar sapu je, khalifah pula. Ngaruk ni kan mokcik khalifah. Kan kalau tiba-tiba kita pergi, makcik adalah khalifah Allah. Allah. Mokcik ni. Menda ngaruk ni khalifah ni. MB tu khalifah Allah. YB tu. Tok Imam tu. Mokcik dak. Mokcik kan nyapu je. Khalifah Allah menda. Sebab ramai yang tak faham maksud khalifah tu. Dan ini antara corak pemikiran yang merosakkan dan melemahkan umat Islam. Sebab sebut khalifah tu kan bunyi macam hebat. Betul tak? Okey, boleh tak ikut saya? Ikut saya dah. Saya khalifah Allah. Saya khalifah Allah, bertanggungjawab menyebarkan
agama Allah. Saya khalifah Allah. Saya tengok ada yang tak layan. Dia duduk tengok. Dia tak setuju ya khalifah. Mungkin ialah dia berat mikir sampai dia macam sudah dah lah. Okey, koya kan. Saya akan jelaskan maksud khalifah itu dengan mudah. Dengan kita tak rasa berat, dengan kita boleh menanggung dan kita boleh menanggung beban khalifah tu. Jangan bimbang. Bukan nak pergi perang ni. Supaya kita faham benda ni, bolehlah kita nak buat persiapan nak dihisap esok. Okey, boleh semua dah? Duduk tegak sikit pada khalifah semua. Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya khalifah Allah yang bertanggungjawab menjalankan setiap amanah pada diri saya. Saya khalifah Allah, wakil Allah, menjaga agama Allah, menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam diri saya, keluarga saya, qaryah saya, negeri dan negara yang dicintai. Saya khalifah Allah, bertanggungjawab amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa nahi munkar, menentang kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Lepas kalau orang tanya, Moci siapa? Khalifah Allah. Oh gitu lalu Moci. Okey, sebenarnya Masya Allah. Apa maksud khalifah? Kalau sahabat Nabi namanya Khalifah Ar-Rashidin. Betul tak Khalifah Ar-Rashidin? Apa maksud Khalifah Ar-Rashidin? 4 sahabat Nabi tu Khalifah Ar-Rashidin. Selepas Nabi wafat, pengganti kepada kepimpinan Nabi dipanggil khalifah. Maksud khalifah adalah pengganti ataupun wakil. Ar-Rashidin, orang yang diberi petunjuk. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali diberi gelaran khalifah Ar-Rashidin. Bukan pengganti Nabi, sebab Nabi tidak ada ganti, tapi pengganti ataupun wakil yang meneruskan perjuangan Nabi dalam membentuk perjuangan menegakkan agama Allah. Dan tanggungjawab menjadi wakil ataupun pengganti wakil agama Allah terpikul pada setiap bahu kita semua. Setiap bahu ni. Sedar tak ni setiap bahu? Ada bahu tak belakang? Pegang bahu dua-dua. Pegang bahu. Okey, urut sikit bahu masing-masing. Letih nampak tu. Urut sendiri. Urut betul-betul urut. Biar rasa. Urut sikit leher. Pusing sikit kiri kanan. Pusing sikit. Masya Allah. Lega tak rasa? Allahu Akbar. Banyak stres ni. Di bahu sebelah kanan, kita adalah hamba Allah. Di bahu sebelah kiri, kita khalifah Allah. Dua tanggungjawab yang berlawan. Hamba bawah sangat. Khalifah tiba-tiba naik. Dan dua-dua ini daripada hadis Nabi. Bukan hadis Nabi, firman Allah. Berkenaan dengan hamba, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri. Dalam banyak perkara kita tak ada peluang nak tentang. Ya Allah, dah berapa setujulah semayang 5 kali. 3 kali cukup dah. Tak ada peluang. Hamba taat, sami'na wa ata'na. Dah setuju puasa. Lama sangat 30 hari, buat 20 hari sudahlah. Bila jadi hamba, bak aurat, bak kepimpinan, bak pentadbiran, bak apa,
taat, sami'na wa ata'na. Tak ada ruang untuk kita nak bawa berbincang, nak pertikaikan dan sebagainya. Jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam firman Allah yang lain, kita adalah khalifah. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tapi ada firman Allah yang lain sebenarnya, itu penjelasan tugas khalifah. Tapi Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan apabila Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah. Dan sebaik disebut khalifah, malaikat tahu yang Allah maksudkan adalah manusia. Manusia dilantik oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah tidak memilih malaikat untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah tak pilih jin, yang di kalangan jin ini telah mula kenal Allah sebelum manusia lagi. Jin diciptakan oleh Allah awal daripada penciptaan manusia. Mereka ni, jin ni dah tengok syurga, dah tengok neraka. Tapi Allah bukan pilih jin di kalangan jin untuk menjadi khalifah yang mentadbir bumi ni. Lalu bila Allah berfirman, aku ingin menjadikan khalifah iaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi, lalu para malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah kamu ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai yang memakmur dan memimpin bumi, sedangkan mereka itu akan melakukan kerosakan yang begitu banyak dan mereka itu akan menumpahkan darah. Macam mana malaikat tahu manusia ni ada perangai macam tu? Malaikat kita tahu semuanya taat pada Allah, tak berhenti-henti bertasbih pada Allah. Kerana Allah telah memberikan khabar kepada malaikat sikap-sikap dan sifat manusia ini. Lalu malaikat sambung lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni ya Allah, nusabbihu, tak berhenti bertasbih kepadamu, wa nuqaddisu, tak berhenti menyucikanmu. Kami tidak henti-henti ya Allah, kami ni para malaikat. Tapi kenapa kamu ingin menjadikan manusia yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah sebagai khalifah? Allahu Akbar. Allah pilih kita semua. Apa maksud khalifah untuk kapasiti masing-masing? Kita adalah wakil agama Allah untuk keluarga kita. Kalau ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian, suami tu malah sikit baca Quran, Al-Mulk pun malah nak baca, Yasin jauh lagi, Al-Kahfi jauh lagi, Istighfar pun nampak malah. Ramai isteri yang luah pada saya, Ustazah, saya dah tahu gerang lah, bukan ke suami tu ketua keluarga ke? Saya rasa macam saya pula ketua keluarga ni, kena tukar jawatan rasanya. Sebab apa makcik kata gitu? Yelah, bukan dia nak peringatkan anak-anak baca Quran, dia buat hadiah je. Tahu nak makan, tahu nak minum, tu je lah. Mulut tu nak nasihat anak pun malah. Anak buat salah, dia tengok je. Saya lah belaka duk mikir pasal anak nak sekolah mana apa semua. Saya pun bagi tahu makcik tu, makcik, puan khalifah. Allah pilih puan untuk menjadi sebab hidayah untuk keluarga puan. Sebab hidayah, jadi puan kena kuat, puan kena sabar, puan kena redha. Saya berapa kali saya jumpa kalau wanita macam ni, saya kata, setiap kali doa, puan boleh doa macam ni. Ya Allah, saya redha ya Allah. Engkau memilihku ya Allah untuk memimpin keluarga ni, untuk menjadi sebab hidayah bagi keluargaku. Berilah kekuatan kepadaku untuk memastikan seluruh keluargaku, suami, anak-anak, ahli keluarga masuk ke syurgamu. Sebab apa saya bagi ayat tu? Doa juga suami ni berubah, doa juga. Tetapi jangan sampai kita ni nak tunggu suami berubah, kita tak berubah. Sebab memberontak, sebab gerang. Kita nak kalau boleh dia depan,
Dia yang ajak mayang, dia yang ajak ngaji, dia yang ajak zikir. Bila dia tak buat, kita memberontak. Lagi awak tak buat, lagi tu saya tak buat. Kalau awak ngaji, saya ngaji. Biar awak dulu depan. Suami tu pun jawab, kubur masing-masing. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Saya dapati ramai muslimat yang faham, lalu dia betul-betul redha. Dia bukan memimpin dalam erti kata jadi ketua keluarga. Sebab kalau kita rujuk hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi bersabda, setiap daripada kamu, Nabi tak ada kecualikan siapa-siapa. Nabi bukan kata kecuali tukang sapu, kecuali cikgu, kecuali suri rumah, tak. Nabi kata kullukum, setiap daripada kamu, kullukum ra'in adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinannya. Hadis tu sambung panjang lagi ibu-ibu. Apa sambungan dia? Setiap raja akan ditanya akan kepimpinan. Setiap rakyat akan ditanya akan kepimpinannya. Pemimpin akan ditanya. Kita rakyat akan ditanya. Hari ini, tahu tak apa yang merosakkan dalam pemikiran umat Islam hari ini? Politik kotor. Perasan tak? Hari ini orang muda, bila sebut politik, kotor. Politik kena tinggal. Politik jangan masuk campur. Bila satu ketika saya sebut sikit je pasal politik, saya diberi amaran yang keras, yang lembut, ancaman macam-macam. Ustazah, jangan nak masuk campur pasal politik. Ustazah, jangan nak menyibuk. Ustazah, sekian-sekian. Ancaman yang berat pun saya terima. Nak supaya beri gambaran politik ni kotor, politik ni hanyalah orang gila kuasa macam-macam. Kalau kita belajar sejarah, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika jenazah mulia Nabi SAW belum ditanam, perkara yang pertama sahabat buat di Saqifah Bani Sa'adah. Saqifah Bani Sa'adah, Sa'idah, yang duduk sebelah, kalau kita pergi Masjid Nabawi ada pokok lagi tu. Jenazah mulia Nabi ada lagi, belum diuruskan, belum dimandikan, belum ditanam. Tetapi berapa orang sahabat Nabi daripada Ansar. Ansar ni penduduk tetap Madinah, daripada Al-Muhajirin, daripada Mekah, dah berkumpul untuk bincang siapakah pengganti kepada Rasulullah dalam bidang pemerintahan. Bukan mereka tak sayang Nabi. Kalau fikir logik, dok dah tunggu Nabi ditanam dulu, dok bercandah pasal kuasa, dok bercandah pasal siapa jadi ketua. Dan berlaku perbincangan sehingga hampir-hampir mereka bergaduh kerana penduduk Ansar mengatakan kepimpinan mesti kembali kepada mereka sebagai tuan tanah. Yang Muhajirin pula menyebutkan tentang wasiat-wasiat Nabi. Perbincangan tu jadi panas, tak selesai hari itu, bersambung lagi. Maksudnya pergaduhan dan perbincangan berkenaan dengan memilih pemimpin ini berlaku sebaik saja Nabi meninggal dunia. Dan ia berlangsung sampai hari ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Kerana Nabi dah didik para sahabat. Sedih kamu macam mana? Kecewa kamu macam mana? Hilang arah macam mana kamu bila kematian Nabi? Mesti letakkan, mesti ada orang yang akan memimpin. Jika tidak ada pemimpin yang benar, pemimpin yang bersungguh-sungguh untuk membawa sejahtera dunia dan akhirat, maka sebenarnya kamu bukan berada di landasan sebenar Islam. Hari ini masuk pemikiran apa? Politik kotor. Sebab apa? Ramainya ahli politik yang terlibat dengan rasuah. Sampailah hari ini ramai orang muda, dia dah letak dalam kepala, nanti bila mengundi, tak mahu terlibat dengan mengundi. Semua tak betul belaka, belah sini tak betul, semua tak betul. Pemikiran yang masuk disebut apa? Tak ada yang betul, semua tak betul belaka. Tak payah ngundi siapa-siapa, senang. Agak-agak kita akan ditanya tak oleh Allah kelak, kamu pilih pemimpin mana? Ya Allah tak pilih, pun berdosa. Kamu tidak menjalankan tanggungjawab dalam mempertahankan pemimpin yang beriman, walaupun pemimpin tu tak menang. Bukan menang atau kalah yang akan ditanya, tetapi tanggungjawab kita berada di sebalik pemimpin mana, itu akan ditanya. Macam berat sungguh ni kan. Jangan dengar Ustazah Asma ceramah lagu ni kan. Boleh lagi tak ni? Masa dah habis dah ni. 5 minit lagi. Muslimat sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Banyak pemikiran yang kalau kita cek-cek, banyak salah pemikiran kita ni. Tadi tu kita sambung hadis tu.
Setiap pemimpin akan ditanya dan siap yang dipimpin akan ditanya oleh Allah. Peranan kamu yang dipimpin rakyat bawah ni apa yang kamu buat? Nabi sambung lagi hadis tersebut. Nabi menyebut seorang lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dan seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Subhanallah. Dalam hadis ini jelas Nabi sebut wanita juga pemimpin dalam rumah tangga. Bukan nak berebut kuasa dengan lelaki. Lelaki ada ruang lingkup dia yang dia perlu pimpin, perempuan ada ruang lingkup dia perlu pimpin. Namun ada rumah tangga yang tak seimbang zaman sekarang, memang suami tak berfungsi. Suami tahu makan, minum, tidur, dia pergi kerja, dia dah ambil tahu pasal anak-anak semua. Isteri rasa memberontak. Maka saya nak beri khabar gembira kepada wanita yang begini. Kerana anda sebenarnya dipilih oleh Allah untuk memimpin ahli keluarga ke syurga Allah. Dan besar sangat pahala wanita yang buat hal demikian. Dia tolak tepi perasaan memberontak, tak puas hati pada suami, tolak tepi. Dia fokus untuk mendidik dirinya dan mendidik anak. Dalam waktu yang sama dia doa supaya Allah beri hidayah kepada suaminya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masing-masing tu ada edarkan satu buku. Mana dik? Tadi Ustazah minta. Oh, semuanya titik akhir zaman. Okey, memang masing-masing diedarkan. Dok dang ni buka ni. Sebab apa masa kita pun dah nak habis, masya-Allah. Saya nak sebut sebagai kesimpulan bab khalifah tadi tu. Sebagai seorang pembuat kuih dan jual di Pasar Batu Nang. Siapa orang yang buat kuih jual Pasar Batu Nang kat tangan? Oh, tak ada Oh, ada. Saya macam cang. Dari tadi lagi saya cang. Sebab daripada kecil kan kita pergi pasar beli kuih, jual benda kat pasar. Banyak macam-macam kuih jual. Kan? Saya dulu sok mau gigak kan? Ha, Masya Allah. Rumah saya Batu Nang. Yelah Batu Nang. Masya Allah. Saya nak cerita, ada kisah seorang, kalau cerita jadi panjang. Kita kena faham gini. Kita pembuat kuih, kita penjual kuih. Sebagai khalifah kita kena buat apa? Kita kena jual kuih yang berkualiti. Kita tak boleh tak amanah dengan tanggungjawab sebagai penjual kuih. Nak jadi penjual kuih yang terbaik, kalau kuih tu lama orang tanya jawab lama. Kuih ni baru ke lama? Awak pagi tadi dah ni pukul 10. Molek tak? Tak tahulah tu. InsyaAllah lah mudah-mudahan molek lagi. Biasa molek lagi. Sebab ada yang tak amanah dan tak jadi khalifah dalam pekerjaan dia. Baru molek ni, boleh tahan ni. Sehari dua boleh tahan. Oh, dia takut tambah pula. Dia takut tambah. Tetapi sebagai khalifah dia jujur dengan pekerjaan dia. Dia memimpin pekerjaan dia. Dan kerana pekerjaan itu dia dinaikkan martabat yang mulia di sisi Allah. Dia adalah khalifah yang diiktiraf menjalankan tanggungjawab sebagai penjual kuih yang amanah. Saya nak kena cerita juga. Dulu masa saya kerja kerajaan, ada seorang cleaner, mokcik, bersih-bersih, cuci-cuci. Saya masuk 7.30 kerja. Sebab atau anak sekolah saya masuk awal, 7.30 balik 4.30. Saya sampai 7.27 suku, dia ada dah. Saya tanya mokcik masuk ke apa benarnya kerja? Mokcik masuk pukul 8. Dah awal sangat mari. Takut lambat ustazah, lebih baik salah awal. Serembang tak ada jam. Serembang dengan Terengganu jam lagi. Saya duduk Serembang berapa tahun. Pengurusan jalan raya di sana, alhamdulillah, dia ada laluan yang boleh halang daripada jam. Saya kata, ya Allah makcik, lebih baik awal ustazah. Masalah awal sangat, 40 minit awal. Kita awal pun 10 minit, tu kira rasa bagus sangat lah. Lepas tu kan, saya ingat, sebab tu saya bawa cerita makcik ni. Kalau saya nak buat-buat dengan dia waktu dia tengah ngemah-ngemah, makcik duduk mana? Ataupun buat pasal anak dia ke? Dia akan jawab rekah je. Tak apa ustazah, ni waktu kerja, makcik nak sambung kerja dah. Kita terus sentap rasa. Padahal habis dah bersih ni. Mari tanya, ustazah ada nak bersih mana-mana ke? Duduk ulang lak. Saya kata makcik, dah bersih sangat dah cermin tu. Pejabat ni, makcik tak payah dah. Tapi ni waktu kerja, makcik kena kerja. Allahu Akbar.
Wak lain duduk rehat, duduk lepak, duduk makan, duduk beti-beti. Dia tak beti-beti. Kan basuh jambang, kan basuh. Jambang tu tak ada kotor dah pun. Dia tak basuh air, dia pandai nak jimat. Lepas tu kan, saya pun satu hari pergi rumah dia. Rumah flat, tingkat atas. Anak baik-baik, rumah bersih, tenang. Dia kata, Ustazah, saya pegang amanah Allah, jadi cleaner, saya nak jadi cleaner terbaik di sisi Allah. Saya kata, Mak Cik ni memang luar biasa kefahaman dia tentang bab dia adalah khalifah Allah. Saya tanya gaji Mak Cik berapa? Tak sampai 1,000. Kerja bersungguh macam tu tak sampai 1,000 pun gaji. Sebab dia tahu pekerjaan dia tu untuk ditunjuk pada Allah. Bukan nak tunjuk pada majikan, nak naik pangkat. Sebab tak itulah kalau kerja berapa tahun pun. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita faham khalifah ini, dia pergi kepada diri sendiri. Apa yang kita sedang lalui sekarang, itulah kepimpinan kita. Anak kita, urusan rumah tangga, kita buat comel lipat kain, comel jemur kain, comel, kita pun rasa puas hati. Sebab kita tahu Allah memang tengok, Allah memang akan hargai apa kita buat. Suami kadang tidak perasan pun kita ngemah rumah. Sebab dia balik rumah bersih rumah. Padahal setengah jam sebelum dia balik, rumah kan main sepah macam benda. Betul tak isteri-isteri? Kedok. Ke memang sepah sokma. Kalau pengalaman saya lah, anak 7 orang ni kecil-kecil, wilah nak sepah, nak kebahannya sepah lah masa saya jadi suri rumah. Tapi bila tahu suami nak balik setengah jam, jadi Superman ada, Ultraman ada, Spiderman ada, boleh jadi belaka. Tiba-tiba boleh laju terbang, boleh ambil barang, boleh pom letak tempat yang suami sampai rumah bersih. Padahal sebelum tu tidak tahu rumah ni macam mana. Suami tahu tak kita susah payah kemas sebab nak suruh dia selesa? Suami tak nampak. Allah tengok tak? Allah tengok. Allah beri ganjaran itu walaupun kecil, mana pun Allah akan beri ganjaran. Orang yang faham konsep khalifah, dia faham apa yang dia buat ini beri kesan yang besar dan sebagainya. Dia faham anak ini, dia nak bentuk molek-molek, ngaji molek-molek untuk jadi pejuang agama Allah. Ibu ini diangkat ibu-ibu pejuang agama Allah. Walaupun bukan dia yang berada di jalan untuk menyampaikan agama Allah, tapi dia ibu yang didik anak dengan bersih, dengan disiplin, dengan akhlak yang molek, dengan rutin harian bacaan tu, sampai anak itu mempunyai jiwa rohani yang kuat, akhlak yang baik, prinsip yang tegas. Sebab apa? Hasil didikan seorang ibu walaupun sendiri rumah, walaupun ibu ni tak pernah pergi sekolah rendah sekalipun, walaupun ibu ni tak pernah pergi sekolah menengah sekalipun, tetapi kalau dia faham tentang, dia jadikan anak ini anak yang berakhlak mulia, anak ini anak yang pembersih, anak ni disiplin. Sebab itu saya selalu ingatkan anak, kenapa Nabi sebut an-nazafatu minal iman, iaitu kebersihan sebahagian daripada iman. Sebab pembersih ni, nak jadi pembersih ni, kalau tak ada iman tak boleh jadi pembersih. Ramai mana orang bila keluar rumah comel lote bersih macam dating. Oh, bukan dating je bersih, maksudnya semua bersih ni. Tetapi rupanya tandas rumah dia 10 tahun tak basuh. Oh, tu dahsyat sangat tu ya. Setahun ke, sebulan ke, rumah dia busuknya, kotornya. Ini orang yang hanya penampilan luar saja, di hadapan orang saja dia berpenampilan begitu. Hakikat dalaman dia adalah orang yang kotor. Tapi orang yang ada iman, dia tahu dia jaga kebersihan adalah untuk diperlihatkan kepada Allah. Allah yang akan beri dia pahala, markah dan sebagainya. Jadi dia tak lelah buat kerja rumah. Dia tahu kalau suami tak puji, tak hargai pun, Allah menghargai dengan pahala dan sebagainya. Jadi kita ni semua khalifah, kita semua adalah pemimpin bagi apa yang kita miliki sekarang. Kereta kita yang memimpin. Nak bawa pergi mana kereta tu? Tempat yang baik atau tak? Duit kita memimpin duit. Duit tu nak beli apa? Keberkatan ataupun maksiat. Kita memimpin diri kita, memimpin harta yang ada. Itulah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, muslimin muslimat, 4-5 minit. Azam 4:10, ada 5 minit lagi. Cukup-cukup je. TBJ 2626. TBJ 262. Halang laluan, kereta lain nak keluar, ambil anak. Oh, patutlah dia bangun nak ambil anak sekolah. Jadi boleh deh alihkan kenderaan TBJ 262. Jangan tengok siang dia akan malu.
Boleh bangun senyap-senyap tanpa kita buat-buat tak nampak. Okey, halang laluan sila alihkan. Tuan-puan muslimin muslimat. Kesimpulan betul-betul ni, sebagai hamba Allah, kita kena jadi hamba Allah yang soleh. Sebagai khalifah Allah, kena jadi khalifah yang musleh. Boleh ikut saya tak? Hamba yang soleh, khalifah yang musleh. Hamba yang soleh, khalifah yang musleh. Apa maksud dia? Hamba yang soleh, hamba Allah yang baik, yang taat pada Allah, apa yang wajib buat, apa yang Allah larang tinggal. Khalifah yang musleh, musleh ni maksudnya yang memberi kebaikan. Soleh baik, musleh dia yang pula yang membaikkan ataupun beri kebaikan. Jadi ibu yang beri kebaikan pada anak-anak. Jadi isteri yang bagi kebaikan kepada suami. Ada isteri kata, biarlah suami tu suami yang nusyus. Suami saya suami nusyus, Ustazah. Sebab apa? Dia biar je saya keluar walaupun tak tutup aurat. Nusyus tu. Ini sebab ada setengah macam tu. Dia gerang, dia lawan, dia berontak. Dia kata kalau saya tak tutup aurat, dia dapat dosa sebab dia suami yang nusyus. Orang nusyus ni betul tak Ustazah? Tak cium bau syurga? Betul hadis Nabi? An-nusyus, Nabi sebut la yadkhulul jannah. Tak masuk syurga orang yang nusyus. Lelaki yang nusyus ni dahsyat ni. Dia biar isteri melakukan kemungkaran. Tapi ada isteri yang nak bantu jadi isteri yang beri manfaat. Ustazah, saya akan jaga diri saya. Saya tak nak suami saya jadi nusyus. Saya tutup aurat, saya jaga maruah, saya jaga apa-apa semua ni. Sebab saya nak masuk syurga sama-sama. Saya kesian kalau suami saya nusyus tak cium bau syurga. Jadi bila jadi isteri yang beri manfaat kepada suami. Jadi anak bermanfaat pada mak ayah. Jadi adik-beradik, mesti jadi adik-beradik yang memberi manfaat kepada adik-beradik yang lain. Ada yang balah, damaikan. Ada yang susah, kita tolong. Ada yang wakil jaga mak ayah kita pun bagi juga duit ke dia. Beri kebaikan. Ada jiran balik ni kena ingat mana jiran keliling. Lama dah dok kuih, lama dah dok tanya khabar, ziarah apa dok dan kita tahu mati dah. Dok dah nak mari tengok, sibuk sangat jual kuih. Terasa macam tu, bukan makcik ya. Kadang tu kita rasa tak tahu boleh jawab tak depan Allah. Kita sibuk sampai tak sempat nak ziarah. Sampai kita tahu-tahu dia dah meninggal dunia. Padahal sakit berbulan-bulan. Kita tangguh tak segerakan. Sedangkan ada hak jiran bila sakit untuk diziarahi. Masya Allah, Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi dalam buku ni menjelaskan lagi pelbagai pemikiran titian akhir zaman ni sebenarnya adalah buku yang telah disusun oleh para ilmuwan, doktor-doktor, pensyarah-pensyarah Universiti Islam Antarabangsa UIA. Saya dijemput untuk bersama-sama menyumbang dalam karya ni. Kalau anda baca, ibu-ibu baca tapi tulisan dia kecil ya. Ada moci-moci kata Ustazah, moci dok baca buku dah lah ni. Buku lali pun dok kuat mana dah. Dok baca Ustazah nanti bazir. Buku kalau kita beli tak pernah membazir. Bila beli terus niat untuk wakaf. Esok mungkin ada anak cucu kita akan baca. Kita dalam kubur, kita pahala mengalir. Sebab kita keluarkan daripada harta kita untuk beli. Sebab apa yang kita buat berdasarkan niat. Kalau beli tu untuk hiasan, memang jadi hiasan sungguh buku tu. Tapi niat, ya Allah, aku beli ni buku ni, mudah-mudahan adalah anak cucu baca besok ni kalau aku tak baca pun. Niat tu Nabi dah sebut, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan berdasarkan niat. Niat tu jadi doa kita. Allahu Akbar. Dan bila buku dia jadi wakaf. Antara wakaf yang diiktiraf adalah wakaf buku. Kita tak perlu atur ke tempat-tempat lain. Kita niat wakaf di rumah kita. Esok-esok kita dah meninggal, mungkin adalah bersih-bersih barang-barang. Ada anak yang ambil, ada cucu yang baca dan sebagainya. Masya Allah. Ada orang tu dia beli, dia tulis buat anak-anakku. 10 orang anak dia tulis belakang. Ini adalah peninggalan ibu untuk kamu semua. Bila dah meninggal anak buka, anak tu selama ni malah baca buku. Ustazah, saya baca daripada kulit ke kulit. Sebab buku ni ditulis nama kami adik-beradik. Kami gile-gile sebab kami niat bila baca biar pahala mengalir buat ibu. Ini orang yang bijak. Subhanallah, dia nampak bila dia beli sesuatu bukan untuk dunia tetapi jangka masa panjang untuk akhirat. Masya Allah, tapi buku ni sangat bagus. Ditulis oleh para doktor yang pakar dalam bidang berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman.
bagaimana nak hadapi fitnah akhir zaman, apakah amalan, wanita-wanita neraka, wanita-wanita syurga dan sebagainya. Wallahu alam. Dah bunyi dah ting-ting tu. Nanti bila berebut dengan saya ni mic ni, bila pun nak azan, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap yang hadir melalui live lebih kurang 4,000 lebih di TikTok. Masya Allah, terima kasih banyak sahabat-sahabat di FB. Masya Allah, kehadiran ada lebih kurang 40,000. Masya Allah, yang tak nampak dengan yang nampak, mudah-mudahan lebih daripada jumlah itu. Terima kasih Ustazah Syarifah Madihah. Masya Allah, terima kasih kepada para pemimpin muslimat kita. Terima kasih semua yang hadir. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bertemu lagi di lain waktu bila pulang kembali di negeri Terengganu. Ganu kita Masya Allah sebagai pengumuman, di luar sana ada kita bawa beberapa barang dagangan. Tapi sini dekat dengan galeri Ustazah Asma. Dok dang beli galeri. Tahu tak Ustazah Asma ada galeri depan Sabasong tu? Setiap pembelian adalah satu sokongan tuan-puan kepada gerak kerja dakwah dan gerak kerja amal yang kita lakukan. Terima kasih semua. Masya Allah. Okay. Muslimin muslimat, Masjid Wakaf Tembesu memerlukan dana sebanyak 1 juta. 1 juta je, bukan banyak sangat. Ada tak orang bawa 1 juta hari ni? Bukan orang ganung kalau pergi tubik dia bawa sekilo mah ke? Masya Allah. 1 juta bagi membina dan membagi susu atap, shieling dan penerangan elektrik yang rosak akibat kebocoran atap. Oleh yang demikian, jika ada dermawan yang bermurah hati ingin menyumbang bagi tujuan tersebut, bolehlah berbuat demikian dengan menyalurkan sumbangan ke akaun rasmi Masjid Wakaf Tembesu. Ada ni nombor akaun. Tapi kalau dia orang nak ambil nombor akaun ni mana? Ada tak kat luar tu ke nombor akaun? Ada kat luar. Dekat luar tu carilah ada tu. Mana-mana tu. Di banting ada, nampak tak? Banting tu. Lepas tu ada tu Snap. Lepas tu bagi WhatsApp pada anak-anak, suruh anak-anak transfer. Bijak tak? Ni ada sedekah ni Masjid Mokgi tadi ni. Transferlah sikit seorang anak-anak. Masjid tu nak baiki atap. Kita jangan kata masjid besar gini, bukan masjid bawah kerajaan negeri ke? Dok tak ada pitih nak baiki. Kalau nak cari alasan, memang kita akan jumpa 1000 alasan. Subhanallah. Sekarang jangan fikir orang lain, fikir diri sendiri. Ini peluang. Allah bawa kita ke sini mari daripada jauh-jauh. Lepas tu datang seruan untuk berinfak, untuk berwakaf, untuk baik pulih. Kita pun belum mikir. Dok kan sampai 1 juta, dok logik 1 juta ni. Mesti ambil lebih ni kontraktor ni. Amanah ke dok? Oh, panjang pula cerita. Tak payah mikirlah. Yang kita nampak rosak sikit, buat kita tak nampak yang banyak. Kita sedekahlah berapa kalau boleh jumlah yang kita sayang. Tak payah yang sayang sangat, tengah-tengah jadi dah. Nak wi RM50 ketol lutut. Wi lah tengah-tengah RM20. Ataupun yang paling sikit lagi RM100. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki. Kita tahu wakaf kepada masjid adalah satu wakaf harta yang akan berdiam di rumah Allah. Namun pahalanya tidak pernah berhenti mengalir. Maka janganlah kita pulang, melainkan kita masuk ke dalam tabung masjid. InsyaAllah masjid ini akan jadi junnah. Sebagaimana hadis Nabi sebut, sadaqatun junnah, sadaqatun burhanun. Sedekah adalah saksi, sedekah adalah peguam bela, sedekah adalah bukti yang nyata yang akan berbicara dengan Allah di hadapan. Ya Allah, aku jadi saksi. Dia mewakafkan hartanya di masjid sekian-sekian. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi setiap kali orang datang semayang Jumaat, orang mengimarahkan, kita pahala non-stop. Waktu yang sama kita tidur kat rumah. Waktu yang sama kita berjalan rumah anak. Tapi sebab kita dah beri wakaf tu di masjid ini, selagi mana orang guna pahala tu mengalir pada kita. Ini orang yang bijak. Dia tahu di mana tempat letak duit ataupun rezeki yang Allah beri. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali bagi salam lah. Jadi insya-Allah kita semua boleh jumpa. Jangan bimbang, nanti azam mayang dulu. Jangan dok khusyuk, kau ustazah balik. Imam ni panjang lah pula. Jangan bimbang, saya akan duduk di tempat lokasi yang disediakan. InsyaAllah sebab lepas ni nak balik terus dah ke Seremban, saya akan tunggu sampai orang yang terakhir. Jadi dengar arahan daripada AJK, buat barisan molek. Kita tak perlu nak cium kiri kanan sebab nanti memang
Kepala saya ni kan kiri kanan. Oh memang sebab tuan puan sekali je, saya sampai 500 kali memang jadi sengit sungguh. Jadi memang sakit, jadi kita salam biasa je, ambil gambar cepat-cepat, kita akan buat urusan tu. Saya tahu makcik jual kuih tu kan, kakak tu, kak orang muda tu. Dia daripada tadi senyum, kita akan beri hadiah istimewa. Tak aci pula orang lain lah. Tak jadi beri hadiah. Okey, serah balik kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ustazah Asma Ikhtiarul atas ceramah yang bertajuk ancaman pemikiran akhir zaman. Dan saya semua hari ini kita puas. Kalau malam itu tak mesti ada orang puas kau. Jadi mari pula hari ini. InsyaAllah hari lepas habis pula, mari pula lepas pula. InsyaAllah terima kasih banyak atas kesudian Ustazah Asma untuk hadir ke Masjid Kampung Wakaf Terbesu. Maafkan saya Masjid Wakaf Terbesu. Jadi untuk buku buku berapa harga dia? Nanti boleh buat pembayaran ke depan. Harga dia apa harga berapa? Harga dia kat belakang. Tak tahu. Nanti dia boleh pergi kat belakang. Jadi macam seperti yang dimaklumkan tadi, lagi boleh beratur kat luar lah untuk sesi fotografi ke apa semua ke nanti kat luar itu selesai. Jadi saya menjemput timbalan pengurusi Masjid Wakaf Terbesu untuk menyampaikan jadi hati kepada saudara kita sambil diiringi oleh kuasa yang tadi. Okey, harga buku tu sebenarnya ada RM50. Tapi untuk hari ni kita buat potongan RM10, RM40 sahaja. Sebab buku tu sebenarnya kami wakil jual daripada Universiti UiA. Jadi insyaAllah tu lah. Jadi ada RM40. Silakan untuk terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma Ikhtiarul atas kesudian dan hadir bersama kita hari ini. InsyaAllah untuk para muslimat yang ada yang semayang tu boleh pergi ke ruang solat. Dan untuk yang Mazurah nak tunggu sesi fotografi tangkap gambar, boleh buat dekat luar. Jadi sebelum tu kita malah bersama-sama menangguhkan majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wallahu a'lam. Segala yang baik itu dari Allah, yang kurang itu dari kami.